Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, so hari ni kita menjemput seorang kita punya orang hebat. Okey, so dia usia tak sampai 20 lagi, tapi sekarang ni dia dah pecah rekod dalam seminggu walaupun di usia muda. Dia punya rekod seminggu dia buat submission ION sebanyak 20 hingga ke 25 form setiap minggu. Okay, so kat sini kita nak tanya kat dia macam mana dia buat benda ni. Okay, so kita tanya kat dia lah. Okay, so Adira, ya, saya. Selamat datang. Selamat datang. Okay, so kat sini kita nak share, boleh tak kita nak share dengan kawan-kawan kat luar. So kita nak tahu kenapa, macam mana boleh buat, usia muda lagi kan. Okey, tak sampai 20 lagi, tapi macam mana boleh dapat 20 ke 25 submission ION dalam masa seminggu? Boleh katakan tiap-tiap minggu. So sehari buat berapa banyak sharing? Satu hari paling sikit saya buat submission. Saya buat meeting lah, jumpa klien paling sikit 8. Paling banyak 10. Tapi hari ni pecah rekod kot 24. Wah, 24 appointment. Okey. So dalam setiap satu appointment tu, okey, pukul berapa keluar rumah sampai pukul berapa habis, and satu appointment tu ambil masa berapa lama? Paling awal saya keluar pukul 7, kadang-kadang pukul 8 pagi. Lepas tu saya balik pula Saya balik dalam pukul 6 paling lambat. 6 pagi. 6 pagi. Okey. So dalam satu appointment tu biasa buat berapa, ambil masa berapa lama sampai boleh dapat 24 appointment sehari? Kita ada sistem tu tak? Kita guna FORM, takkan nak ambil masa setengah jam. Kita boleh 5 minit, CBP 5 minit. So kita kena singkatkan bagi masa. Macam tu lah. So boleh katakan sejam berapa hari, dalam sehari berapa jam sangat tidur ni? Paling kurang setengah jam. Yang selebihnya dalam kereta. Oh, luar biasa. Dalam kereta pun boleh jadi tempat tidur kan. So okeylah, itu okey. So macam mana, satu lagi saya dengar Adira tak banyak buat market yang orang kata yang kita kenal, betul tak? So awak banyak buat stranger market. So awak pergi stranger market, macam mana, apa yang awak cakap, macam mana yang awak buat sampai awak boleh dapat stranger market senang-senang je? Okay. So apa yang awak buat sebenarnya? Okey, saya bagi contoh kat sini. Okey, Faiz call saya ni. Call. Hello Faiz. Faiz cari part time job buat income. So Faiz tanya balik. Part time bertanya lah. Okey, so tanya saya balik. Ni contoh lakonan semula. Okey. Saya tanya. Adira cari part time job ke? Macam tu. Okey, Adira cari part time job. Tak. Faiz tanya saya. Faiz tanya saya. Lakonan semula. Maksudnya kerja apa? Kerja apa? Kerja apa tu? Okey Faiz, boleh tak kalau kita jumpa, lepas tu kita come see face to face, lepas tu saya akan cerita detail by detail. Daripada situ kita kalau nak melakukan pekerjaan, kalau kita tak tahu basic dia apa, tak elok. Lepas tu kita kena tahu syarikat tu buat apa. Yang pertama, syarikat tu nak apa, kita ni nak kerja apa. Macam tu. Itu MLM tak? Itu. So maksudnya orang okey, itu MLM ke? Tak, mana ada. Tak apa, jumpa saya dulu. Jumpa saya dulu. Cari-cari orang Cari-cari orang ke? Cari-cari orang. Tak ada, datang je jumpa saya dulu. Nanti saya terang A sampai Z. Ada kalau jual produk? Ada kena jual produk ke? Tak jual produk. Kita tak buat selling. Tapi bisnes apa macam pelik je. Kalau pelik datang jumpa saya. Kalau betul-betul minat, insya-Allah saya akan bantu. So datang jumpa saya, kita buat set appointment. So macam itulah lebih kurang saya punya cara cakap. Dari mana kamu dapat name list? Name list social network. Satu lagi kan, saya nak kongsi tips saya. Semua ada WeChat tak kat sini? Okey, semua buka WeChat cepat. Buka WeChat. Buka. Okey, WeChat ni kan, klik dekat WeChat, lepas tu klik dekat discover. Lepas tu klik dekat people nearby. Add je orang. Daripada situ kita dah dapat ramai prospek. Kita pergi mana-mana pun kita add je orang.
Satu lagi stranger kan. Kita ni, kita keluar mana-mana, kita pergi makan, kita pergi toilet awam ke apa, depan, belakang, atas, bawah adalah rezeki kita. Depan belakang. Depan, belakang, atas, bawah rezeki kita. Depan, belakang, atas, bawah rezeki kita. Okey, kata Adira. Okey, ada soalan? Okey, macam untuk stranger kan, apa first ayat kita nak macam mana nak approve dia untuk dia bercakap dengan kita pasal bisnes? Maksudnya dah jumpa, apa yang first ayat kita nak tanya dia? Ayat pertama. Maksudnya bila daripada by call dah jumpa face to face, apa yang kita nak kena cakap dulu? Kita guna 4 besar. Siapa sini tahu 4 besar apa? Saya. 4 besar. Mata kena besar, senyum kena besar, lagak kena besar, suara kena besar, walaupun saya tak tidur. Lepas tu kita guna FORM macam Sifu saya selalu pesan. Yang tu penting. Okay, so daripada orang kata, kalau ada tak kena rejection? Kalau orang kata pergi stranger ni, orang kata kalau 10 kita pergi, tak, kadang-kadang tak satu pun yang melekat. Okay, so macam mana Adira sendiri mungkin ada pernah kena rejection, dan kalau kena reject tu, apa yang macam mana Adira nak terima rejection tu, dan apa yang Adira buat kalau kena reject? Rejection saya dah 8 orang. 8 orang rejection. Lepas saya tahu rejection, dia tak nak, next lah. Buat apa saya nak buang masa? Tak ada masa saya nak buang masa. Saya tak ada masa nak buang masa. Ada masa nak buang masa. Okay, so tak ada masa nak buang masa. Tak ada masa nak buang masa. Okay, so lagi satu lah. Okay, banyak orang dia tak sanggup nak korban waktu lepak, waktu tidur semua kan. Tapi waktu astro macam-macam ada kan. Tapi macam mana, apa yang menggerakkan Adira sebenarnya? Orang kata di usia macam ni biasanya tak minat nak buat benda ni, tak suka nak bersusah-susah. Tapi apa sebenarnya yang menggerakkan Adira untuk orang kata buat Elkan macam ni punya gila? Okay, first kali saya nak jadi orang yang pertama yang buat gila ni. Lepas tu InsyaAllah saya nak Gen Y ni buat macam saya. Bukan saya sangat cakap income besar semua. Okay, itu memang masyuk lah kan. Lepas tu saya nak Gen Y jangan buang masa buat benda yang tak tentu hala. Sedangkan kita boleh buat bina masa depan kita, bermulanya dekat Elkan. Boleh berjaya dekat Elkan. Kenapa kita nak buang masa dekat luar, sedangkan kita boleh luangkan masa yang banyak berfaedah dekat sini lah kan. Kenapa dekat luar? Kat luar tu lepak-lepak buang masa, dekat sini kita lepak-lepak, kita dapat duit. Okay, so ada tak apa-apa soalan yang nak diajukan? Tapi apa yang boleh gerakkan sampai Adira? Mungkin maksudnya tidur 2 jam saja. Ataupun ada benda yang macam, ada benda yang awak target ke untuk, sebab buat gila-gila sangat kan, mesti ada target. So ataupun ada satu benda yang buatkan, selain orang kata daripada buang masa semua tu kan, selain daripada benda-benda macam tu, apa benda maksudnya, dan macam dari segi parents ke, ataupun you ada impian ke? So apa benda sebenarnya? Sebab saya memang ada impian. Impian saya besar, bukan badan saya je besar, tapi impian saya sangat besar. Dan impian saya ni bukan hanya impian, tapi target saya. So saya betul-betul nak ubah life saya daripada tak ada apa-apa menjadi apa. Apa yang you mau jadi? Saya mau menjadi ikon Gen Y yang pertama yang buat gila-gila tapi jadi jutawan. Luar biasa. Boleh jadi jutawan termuda. Okay, so Adira punya target lah kalau kita tengok macam ni punya Adira punya kata apa, ikut bodoh-bodoh buat gila-gila, dia punya rajin dia macam ni. Okay, kita tanya dia, apa target dia mulai daripada sekarang, apa target dia sampai dia punya untuk tahap MCCM dia berapa lama? So 12 bulan paling lama, insyaAllah. Okay, saya tanya, bagaimana Adira berkongsi CBP atau peluang Elkan? Berkongsi dengan stranger market Siapa-siapa pun yang kamu ajak datang ke sini, bagaimana kamu demo dan bagaimana kamu berkongsi. Macam Sifu kita pernah cakap, mantapkan demo, mantapkan CBP sajalah. Saya ikut saja yang dia buat. So saya mantapkan saya punya CBP, guna 4 besar. Walaupun mengantuk, besarkan mata. Bagaimana kamu belajar CBP? Dari mana? Daripada apa alat-alat bantuan yang bantu kamu mantapkan your CBP? Daripada CD Mr. Chua lah.
Okey. Saya yang mana? CBP Chu. CD dia. Dia marketing plan. Okey, marketing plan tu ada yang CBP punya tu. Okey, alright. So selain macam orang kata kan, biasa kan kalau orang buat satu appointment tu kan, kadang dia lagi stranger kan, kita tak kenal orang tu siapa. So kadang ambil masa yang sangat lama. Tapi kalau macam tadi saya sendiri tengok Adira, dia berjumpa dengan stranger dan dia punya daripada dia CBP sampai dia closing ambil masa yang saya rasa tak sampai setengah jam pun. Okay, so kat situ cakap apa yang buatkan orang kata inisiatif yang Adira ambil untuk jadi macam pada saya macam dia ni nampak macam fast learner lah. Okay, so apa yang Adira praktikkan? Yelah, kalau kata busy appointment, orang kata sampai 6 pagi baru balik, appointment. So masa orang kata masa bila kalau kata macam alat bantuan semua tu kan, Adira dengar macam mana? Dalam kereta ke? Dalam kereta. Kadang-kadang tu letak video player sebelah katil, dengar. Tertidur macam tu je lah. Biasa. Okey, dari mana Adira boleh cari begitu banyak orang Kita biasa menghadapi masalah adalah susah. Biasa selalu banyak cakap kan. Orang cakap bila kita cakap ada orang lagi, semua cakap tak ada orang. Tapi macam kita kata kalau buat kenduri orang sampai 1,000 lebih pun ada jemputan. Betul tak? Sampai kadang buat birthday party pun orang kata ada jemputan. Tapi bila buat Elken tak ada orang. So sebenarnya macam mana buat tu? Cuba cerita sikit. Macam Dira cakap lah, depan, atas, bawah, belakang, tepi adalah rezeki kita. Sekarang sejak Dira masuk Elken ni, siapa depan, siapa belakang, siapa atas, siapa bawah, itulah Dira. Sambut je. Biasa. Bagaimana Adira mulakan cerita? Contoh sekarang you terjumpa dengan Faiz. Okey. So Faiz depan kamu. Aku nak semula. Okey. Nak cari apa ya? Bukan. Salah. Adira. Tak, saya tanya dia. Konon-konon dia datang kat saya. Sekarang dia datang bagaimana dia mula? Faiz. Sihat tak? Dia bukan. You tak kenal. Kamu tak kenal. Tak kenal. Okey. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Faiz. Dari mana ni? Saya dari Kelang. Dia je saya nampak ni. Saya tak tahu. Saya jalan-jalan tapi saya lepak-lepak je. Saya tak tahu nak buat apa. Kerja kat mana sampai lepak je kerja ni? Saya tak ada kerja. Tak ada kerja? Tapi saya tak tahu nak kerja apa sekarang ni. Ya ke? Sebab saya tengok semua kerja semua macam susah lah nak dengar cakap orang semua kan. Sebelum ni susah. kerja kat mana? Sebelum ni saya McDonald. McDonald kat Kelang. Dah lama dah kerja kat McDonald? Saya dah 4 tahun dah. Tapi sekarang saya tak ada buat apa-apa. Saya pun tak tahu. Saya rasa macam nak buat bisnes tapi tak tahu nak buat bisnes apa. Duit pun tak ada. Sampai 4 tahun kerja tu okey tak dekat McDonald? Itu kena cut. Biasanya orang stranger tak cakap banyak. Orang tukar sama-sama. Yang ni kan orang lain. Lupa pula. Cakap banyak. Dila. Dia buat senja makan. You cuba. Saya tak datang kat sini dia pun. You diam saja. Diam je. Dira belum. Okey. Dia seorang diam. Salah orang. Ini senja. Okey, Cik. Saya dia tegur saya. Biar dia start. You tengah kerja. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana saja? Jalan-jalan kat sini. Nama apa? Nama Dila. Dila. Sihat ke? Tengok sihat tak? Sihat. Okey. Macam tak sihat je saya tengok. Yelah, sikit lah. Sikit kenapa kulit tu? Ada masalah? Jerawat. Jerawat. Kenapa Tak adalah, macam kusam je saya tengok. Oh, ya ke? Sebelum ni guna produk apa? Biasa-biasa je. Biasa je ke? Kulit saya cantik tak? Boleh tahan lah. Boleh tahan Awak nak tak kulit macam ni? Saya pegang sikit. Boleh lah juga. Kan? Awak free tak esok? Besok tak tahu lagi lah kenapa ya. Okey, tak apa. Kalau macam tu saya ambil nombor phone awak boleh tak? Nak buat apa sebenarnya ni? Tak apalah, kita keluar. Awak nak cantik tak? Dalam masa awak nak cantik tu, awak dapat income. Income bukan kecil tapi besar. Macam mana tu Macam mana tahu awak kena call saya lah. Ataupun saya call awak, kita set appointment, okey? Bila tu Bila okey? Kalau hari ni?
Hari ni? Cepat muka lagi bagus. Ya. Siapa tak nak jadi cantik dalam masa singkat kan? Saya nak cantik. Macam mana dapat income tu Okey. Kalau macam tu saya ambil nombor phone awak dululah. Ambil nombor phone saya. Awak nak call saya lah. Yelah, saya nak call awak untuk saya appointment. Okey. Okey. Sampai sini dah. Okey. Tak boleh ni. Ni orang rejection. Gila ada apa nak tanya? Gila ada buat stranger market. Ada. Banyak. Tanya. Terus Masalah yang kamu jumpa apabila kamu buat stranger market. biasa masalah. Biasa saya ada Cabaran. pernah buat stranger market, tapi kan yang paling saya dengar pada mulut orang bila kita ajak kan. Contoh saya memang nak ajak, orang kata first saya ajak buat fitting saya bawa bag fitting, saya terus cakap dengan dia saya nak buat survey untuk saya nak belajar pasal DI apa semua kan. Tapi time tu diorang memang tak tahu langsung pasal bisnes. So bila saya dah fitting, dia kata okey. Tapi bila cuma macam mana kata, mula macam nak closing je. Masa mula nak buat closing tu, lepas dah fitting kan patutnya kita buat closing kan. Tapi macam mana nak boleh start untuk tiba cerita pasal bisnes, sedangkan kita tak tak cakap dengan dia nak untuk buat bisnes, tapi kita cakap nak buat nak feedback daripada dia lepas dia pakai konsep tu. Okey. Sebelum tu kita kena guna FORM dulu. Kenali dia dulu, rapat dengan dia dulu. Lepas kita rasa dia selesa, dia selesa dengan kita selesa dengan dia, baru kita bincang untuk fitting. Lepas tu baru kita ke table untuk CBP plan pula. Tak rasa ke dia makan masa yang lama? Sebelum saya pun tak tahu, saya tak sampai 15 minit closing. Daulah yang terbaru saya fitting, Eva Natasha nama dia. Saya guna FORM saja. Saya baru kenal dengan dia. Sekarang saya dah anggap dia macam adik angkat saya. So dia cakap dia sangat selesa dengan saya. Saya pun tak tahu kenapa. Lepas tapi saya share semua, saya ikut sistem saja. Kita ikut sistem, semua jalan. Yang penting kita ikut sistem saja. Okey. Ada lagi beberapa soalan? Ada apa soalan lagi? Jadi biasanya satu sharing daripada fitting sampai closing berapa lama? Daripada masa lah 45 minit. 45 minit. Okey? Okey, kalau contoh kalau anda katalah orang yang stranger ni, dia kata masa dia tak panjang. Masa dia tak panjang. Maknanya kita tak cukup masa. Maknanya kita boleh buat fitting je. Lepas tu apa kita nak kena buat? Kalau kita jangan kita sekarang dia nak income kan, betul tak? Kita tak tahu lagi. Kita tak cerita peluang lagi. Jangan macam tu. Kita kena kenali dulu perspektif kita dulu. Lepas tu kita ambil lah dia ni nak income ataupun nak cantik ataupun nak sihat. Itu pun dia. FORM dia sangat kuat. Tapi dia boleh FORM dalam masa yang sangat singkat. So macam tu saja. Okey. Soalan lagi. Okey, saya tanya, kalau kata Adira, kalau daripada macam Adira cakap kan, dia nak close, dia nak rapat dengan orang tu ambil masa yang sangat singkat. So apa je soalan yang diajukan? Maksudnya dari segi kita nak korek FORM mesti ada soalan kan. So soalan tu just macam tadi ke, ataupun sebab kalau macam kita tengok tadi je tanya apa khabar, sihat ke, nama apa je kan. Okay, so macam mana kita nak tahu FORM yang dimaksudkan tu macam FORM yang kita sedia maklum, family, occupation, recreation dengan money matter, ataupun you shortkan lagi just maksudnya macam mana kita nak, apa ayat yang you boleh detect yang orang tu nak duit ke, nak sihat ke, nak cantik? Apa je soalannya? Kita kenal dia lah dulu. Kita kenal dia, tanya dia, sihat, ni dari mana, tengah buat apa sekarang. Tapi kita ambil masa 2 minit je. Jangan panjang, nanti panjang kan tak jadi closing lah. Macam tu je lah kot. Pelik, kenapa awak banyak? Kadang saya pernah jumpa, kenapa tiba-tiba nak tanya macam tu? Alah awak, saya nak kenal awak lebih dalam. Macam tu tak apa. Sebab kita nak buat bisnes, kita mesti kena tahu partner kita siapa. Cakap kat dia, dia rendahkan kita tinggikan kita pula. Sebab biasa kalau kita dah attack dekat dia, kita cakap tadi, dia dah cakap awak nak tak income apa 10,000. Kat situ orang akan fikir mesti